Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Kuasa Surau, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para jamaah, muslimin, muslimat yang hadir pada malam yang berbagi ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya taufik hidayah pada malam ini dapat sama-sama kita hadir di surau ini. Selesai kita menunaikan solat maghrib berjamaah. Masa terluang di antara maghrib dan isyak ini, insya-Allah kita sambung dalam pengajian kita dalam bab akidah yang membincangkan mengenai buku yang tebal itulah ya. Kiamat ya, rahsia-rahsia kematian. Kiamat dan juga hari akhirat, kita berada di tentang membincangkan mengenai hari kiamat ya. Jadi saya ingat malam ni perigi Nabi dah belum? Perigi Nabi. Haud belum ya? Haud Likulli nabiyyin haudun, bagi setiap nabi itu ada haud ya. Setiap nabi ada dia punya perigi atau kolam yang akan didatangi besok oleh umat masing-masing lah ya. Begitu juga Nabi SAW pun ada haud ya, ataupun kolam ataupun perigi besok yang akan didatangi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang minum daripada air itu tidak akan dahaga buat selama-lamanya ya. Jadi al-haud maknanya dalam bahasa kita telaga lah ya. Dalam bahasa Arab al-haud artinya air yang tergenang dalam jumlah yang besar ya, tetapi bukan lautan lah ya. Al-haud adalah tempat berkumpulnya air di padang mahsyar, yaitu telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sebagai bentuk penghargaan atau kemuliaan bagi mereka. Bayangkan kita ni dah tak minum lagi ya, hidup, tapi kita makan ke tak makan ke, kita minum ke tak minum, tak mati. Ya. Jadi suasana di padang mahsyar dalam keadaan yang begitu, kita tak akan minum. Dahaganya macam mana kita tak dapat nak membayangkan. Jadi ada Allah Taala kurniakan kepada para nabi ini ya, haud masing-masing, dan umat ni akan mendatangi untuk minum. Dapat minum, tak akan dahaga buat selama-lamanya. Ini sebagai satu bentuk penghargaan atau kemuliaan bagi mereka. Wujudnya al-haud tidak boleh diingkari. Dia sebagai satu akidah dan tidak diragukan adanya. Keyakinan akan adanya telaga di hari kiamat merupakan satu akidah yang dilandasi, ada dalilnya secara yang qat'i ya, dilandasi hadis yang sahih, bahkan sampai kepada peringkat mutawatir. Mutawatir ini tidak akan sama sekali boleh dinafikan ya, dan telah diijma'kan oleh para ulama. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan bahawa hadis yang menceritakan tentang adanya telaga di hari kiamat telah diriwayatkan oleh lebih daripada 50 orang sahabat Nabi SAW. Telaga yang ada di padang mahsyar kelak jumlahnya bukan hanya satu kan ya, namun jumlahnya adalah amat banyak sekali, sebanyak para nabi yang Allah utuskan ke muka bumi. Maka setiap tu dia ada haud dia.
Dia tengok ya, surah yang paling pendek dalam Al-Quran, surah apa? Al-Kawthar. Ya. Al-Kawthar ayat 1 hingga 3. Inna sesungguhnya kami Allah a'tayna telah memberikan, telah mengurniakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kawthar. Ya. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat ya, li rabbika, bagi Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Di sini juga menjadi dalil tentang korban. Ya, tak lama kita puasa, lepas puasa pula ya, tak lama lagi bulan Haji Zulhijjah. Ya. Innaka syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ya. Kemudian satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin hawda. Inna sesungguhnya, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi itu, hawda, ada telaga masing-masing. Pada hari kiamat dikurniakan oleh Allah. Wa innahum yatabahawna, dan mereka, para nabi, para rasul ini, yatabahau, rasa berbangga-bangga. Ayyuhum, manakah dari kalangan mereka, aksaru waridatin, yang paling ramai didatangi oleh umatnya untuk minum di telaga masing-masing. Ya. Masing-masing Nabi berbangga-bangga. Ya. Siapakah dari kalangan mereka yang paling banyak ya, air tadi diminum oleh umat masing-masing? Wa ini, kata Nabi, dan sesungguhnya aku, kata Nabi, arjullah, aku berharap kepada Allah, an akuna, supaya aku ni menjadi aksarahum waridah, ya, menjadi orang yang paling banyak didatangi telaga Nabi ya pada hari kiamat itu. Dah tentulah Nabi ya, Johan. Dan Nabi, dia Nabi akhir zaman, walaupun masanya tak panjang. Sebelum berlakunya hari kiamat, kita duduk pada akhir zaman kan ya, kita umat akhir zaman ni. Tapi masa ni lah ya, umatnya ramai, walaupun yang kafir ramai, yang mukmin pun ramai lah ya. Gitu istilahnya. Itu macam doa Nabi lah ya, gitu istilahnya. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber dari mata air dari sebuah sungai di dalam syurga. Ya, yang bernama dengan Al-Kawthar tadi. Ya, Al-Kawthar itu nanti sumber maya air yang Allah Ta'ala datangkan daripada surga tadi, surga Firdaus tadi, pergi ada saluran dia sampai ke mahsyar nanti. Dia ada dua saluran. Satu saluran pipe-nya dibuat oleh Allah daripada emas. Satu saluran lagi pula adalah saluran ya daripada perak. Tak ada PVC, tak main ya. Main daripada emas, main daripada perak ya. Jadi tengok nanti hadisnya ya. Dari situlah memancarnya air surga, mengaliri telaga tersebut melalui dua saluran istimewa. Yang pertama dibuat daripada emas dan yang kedua daripada perak. Ya. Mana dalilnya? Ini tengok hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Ya, antaranya dalil lah. Ya, An Abi Zarrin, hadis riwayat daripada Abi Zar. Qala, berkata Abu Zar, qultu, aku bertanya, kata Abu Zar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'aniyatul haudi, apakah tanda-tanda haud ni tadi? Qala, Nabi pun menjawab, ya, yashubu fihi mizabani minal jannah, ya, dia dialirkan dari telaga tadi, iaitulah dua saluran yang bersumber daripada Al-Kawthar di dalam syurga. Jadi ya, dua saluran tadi.
Ya saluran air adalah satu sayan daripada emas, satu sayan daripada perak. Man syariba minhum, kata Nabi. Siapa yang minum ya daripada telaga Nabi tadi, lam yatma'u, ya, lam yatma', tidak akan dahaga, tidak akan nak minum lagi dah. Ya, terus hilang dahaganya buat selama-lamanya. Allah, ya. Hebat tak hebat, ya. Ada kat dunia minum macam ni, ya. Kita kat dunia makin minum, makin nak minum lagi. Lagi kalau minum manis. Tak percaya kita ada kenduri kendara saja, minum manis. Musim panas pula. Kejap-kejap guk. Kang ya, kejap-kejap guk. Ya, mana ada puas. Ya. Jadi, kita disuruh banyakkan minum air kosong tu, yang itu. Yang itu semua penyakit, gula ni penyakit. Ya. Jadi ya. Itu ya, nak minum je. Ini sekali minum, kalau ada kat dunia macam itulah ya, kat farmasi ke ada, minum ya, selamat. Ni air nak naik ni. Dah lama tak naik air ya. Kenalah naik ya. Asyik minyak naik ya, barang naik, sekali-sekali air lah naik ya. Tak apa. Kalau nak free, tak ada air daripada langit. Kan hujan banyak ya. Orang tua dulu saya, kat rumah saya dulu, orang tua saya beli tong besi tau. Ada satu potong besi. Tapi sekarang dah tak ada kat mana tong besinya saya. Besi. Lepas tu dia buatkan dia punya tiang macam ni tinggi. Letak lah. Ya. Kemudian daripada bumbung tadi dia masuk ke situ. Lepas tu orang tua saya buatkan pipe kat situ. Daripada situ. Tak pernah kurang air. Ya. Pakai air situ ya. Tapi dah dia dalam tu besi. Dia kadang berkarat tu. Ya. Tapi kat mana raib ni, saya pun sampai sekarang menjadi tanda tanya lah ya. Tong ya. Dia 4 segi ya. Itu maknanya. Tapi kita tak rajin. Patutnya buat macam tu ya. Tak ada air kat situ ya. Bagus sebenarnya ya. Mana tadi ya. Tapi air hujan ni bagus. Cuma kadang-kadang, kau jangan main hujan. Nanti demam dah. Ikut kajian rupanya. Air hujan ni rupanya bagus. Untuk kita punya terapi badan kita. Orang kata begitu. Tapi orang kata pula, Sat, itu zaman-zaman dulu punya air, Sat. Zaman sekarang dah tercemar, Sat. Pergilah kalau tak percaya, Sat. Ya? Memang jawabnya demam nanti. Lagi-lagi kita dah vaksin ni, tak kuat dah badan kita, ya. Ya. Tapi dah fatwanya macam itu, kita jangan marah. Waktu itu, maknanya itu fatwa dia, dan itu untuk menghilangkannya, kita kena ikutlah. Ya, habis. Fatwa semasa. Ya? Tapi kalau nak suruh vaksin lagi, aku tak nak dah. Tak ada. Paman saya, adik-beradik ayah saya dah meninggal semua. Kecuali seorang ni. Namanya Salimin. Dia ada buat kedai. Umurnya dah 83. Orang semua vaksin, dia cuma senyum aja. Man, saya panggil paman ni. Man, dah vaksin. Semua anaknya senyum aja. Lepas tu dia bisik ni. Vaksin apa Rin katanya ya. Satu vaksin pun tak pergi. Tapi aku tengok sehat walafiat pula daripada orang yang vaksin. Tapi fatwa lah. Kita ikut fatwa lah ya. Semasa dia kata begitu ya. Mana tadi ya. Boleh lari ke situ lah ya. Ni kan habis masa ke situ lah ya. Kemudian daripada Sauban, Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, air mengalir dengan deras ke dalamnya melalui 2 saluran daripada syurga. Salah satunya dibuat daripada emas dan salah satunya daripada perak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Al-Kausarul khairul kasirul ladzi a'tahu Allahu iyyahu. Ya. Kata Nabi, Al-Kausar tadi. Al-Khair kasir. Ialah ya, yang banyaknya kebaikan. Allazi a'tahu. Ya, maknanya air itu air yang banyak kebaikan dia. Allazi a'tahu Allah iyyah. Yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi. Ya, air tadi. Kemudiannya, qala Abu Bisri qultu li Sa'id inna unasan ya yaz'umu annahu nahrun fil jannah. Ya. Kemudian sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan ya, ramai orang tanya tentang Al-Kausar itu
ya, menyangka, yaz'umuna, maknanya menyangka, annahu nahrun, bahawa Al-Kausar itu ialah sungai di dalam syurga. Qala sa'idun nahrul ladzi fil jannati minal khairil ladzi a'tahu Allahu iyyahu. Jadi maknanya sungai yang terdapat di dalam syurga itu termasuk salah satu bahagian dari kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis sahih juga daripada Anas bin Malik bahawa Nabi bersabda, "Bainama ana asirul fil jannati," ketika mana aku, kata Nabi, berjalan di dalam surga. Kan Nabi waktu Mi'raj masuk dalam surga kan dia? Nabi berjalan di dalam surga. Is'ana binahrin, ya. Tiba-tiba dia kata, Nabi kata, aku berada pada sebatang sungai. Ya. Waktu Nabi berjalan-jalan tengok ada sungai. Sebab syurga ini bila Allah Ta'ala sebut, biasanya akan sebut mengenai sungai. Tajri min tahtiyal anhar. Sebab di dalam syurga ada 4 jenis sungai. Satu, surah Muhammad ayat 15. Ya. Masalul jannatil wa'idal muttaqun tadi, ya, ada anhar, ada satu sungai daripada ma'in, daripada ada air biasalah, itu satu. Kemudian ada anhar pula, ya, air daripada susu, air susu dalam surga. Ada sungai pula daripada arak yang tidak memabukkan, ada sungai arak, dan ada sungai madu. Ada 4 jenis sungai di dalam syurga, ya. Jadi Nabi dalam syurga berjalan, jumpa sungai, ya. Oh, ni baru sebut air aja datang air, ya. Apa tahu? Tapi daripada 4 batang sungai itu, ya, satu je yang haram kat dunia ni, arak. Yang lain semua air biasa, air susu, air madu. Ni ketiga-tiga ni pun, ya, suatu benda yang berkhasiat kepada kita. Dia yang ni arak yang tak boleh makan minum atas dunia, tetapi besok Allah tak sediakan arak, ya. Anharun min khamrin lazzatin lisyaribin, dalam Quran ni, dalam surah Muhammad ayat 15. Dia kata sungai daripada arak lazzatin lisyaribin, yang lazat bagi orang yang minum. Kat sini cuba minum, mabuk. Yang kita tak boleh minum sebab kalau diminum kita jadi mengel, mabuk. Jawa kata mengel, ya, jadi berpusing kepalanya, ya. Kat sana lazzatin lisyaribin, diminum merasalah lazat. Dia apatahum kibabud durril mujawwaf, ya. Dia punya ni sungai, dia punya tebing dia. Tebing sungai dari dalam surga itu ialah berupa kubah-kubah permata yang berlubang. Dia punya tebingnya, kita tanah kat sini kan dia. Tanah liat, tanah macam sana, tebingnya itu permata yang berongga. Oh, surga tu hebat tak hebat dia, surga tadi, ya. Qultu ma hadza ya Jibril. Maka Nabi tanya, ini apa ya Jibril, ni sungai apa kat dalam ni, ya? Qala, kata Jibril, Al-Kausar. Inilah sungai Al-Kausar ladzi a'taka rabbuka. Inilah sungai Kausar yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Nabi tengok puncanya tu di Al-Kausar tu, puncanya di dalam syurga. Padang mahsyar besok, ya, dia dialirkan daripada syurga sana, dia masuk ke padang mahsyar daripada 2 pipe, satu pipe emas, satu pipe daripada perak. Wa izatinatuhu miskun, ya, asfar, dan dia punya tanah dia, tanah sungai tadi tu, sungai Kausar tadi, dia punya tanah itu ialah tinuhu, ya, faizatinu, dia punya tanahnya miskun asfar, iaitulah daripada wangian, ya, kasturi ni yang sangat harum. Dia kalau dia punya tanah dia bau kasturi, dia punya sungai dah tentulah, ya, wangi seperti wangian kasturi. Kemudian yang seorang lagi, Anas qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumin. Ya, baina azharu, saya baca terjemah ya, kadang-kadang untuk masa dah pendek, ya, saya baca panjang hadisnya, saya baca terjemah tu. Saya kalau mengajar ni baca terjemah macam tak berapa, ya, kurang syok sikit lah, ya. Dia kena baca
Satu-satu tu yang sedap. Ya. Daripada Anas berkata, suatu hari ketika Rasulullah SAW di antara kami. Maknanya sahabat bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba baginda tertidur sejenak. Lalu tertidur sejenak mana tidur tidur ayam-ayam gitulah ya, tidur ya, lena sekejap ya. Lalu baginda mengangkat kedua kepalanya sambil tersenyum. Bangun-bangun Nabi sengih ya. Maka kami berkata, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Ya. Maka baginda Nabi pun menjawab, baru saja diturunkan kepada aku satu surah. Beliau pun membaca surah itu dengan menyebut nama Allah tadi tu. Ya. Surahnya tadi ialah Inna a'tainakal kautsar tadi lah. Ya. Kemudian bila Nabi baca tadi, kemudian Nabi bersabda, apakah kamu Al-Kautsar? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi pun bersabda, sesungguhnya ia adalah sungai yang dijanjikan Tuhanku Azza wa Jalla kepada aku, di atasnya terdapat kebaikan yang banyak. Sebab itu disebut sebagai Al-Kautsar, Al-Khair Kasir, maknanya kebaikan yang banyak. Yaitu telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Dia punya cawan dia. Ni. Dia punya cawan dia besok kat sana, kat telaga Nabi itu dia ada cawan yang siap kat situ. Nabi tunggu kat situ. Kita pun datang jumpa Nabi kan ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dah tentu kita peluk Nabi ya. Allah ya. Nabi kata minum. Ya. Kita pun ambil dia punya gelas tadi, kita pun minum daripada air telaga Nabi. Ya. Jadi dia punya bijada dia punya gelas dia tadilah sebanyak bintang di langit. Punya banyak dia. Lalu ada seorang hamba yang ditarik daripadanya. Ding. Nak minum, tak boleh minum. Ya. Maka aku pun bertanya, ya Rabbi, yang tarik malaikat lah, ya. Baru tergedik-gedik nak pergi situ nak minum, tarik balik. Nabi pun tanya, hamba kata, ya Rabbi, sesungguhnya ia termasuk umat aku. Lalu Allah berfirman, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah daripada kewafatanmu. Ya. Tu ya. Jadi nanti akan tengok di sini. Sebab ni. Sebab-sebab orang yang dilarang daripada kalangan umat Nabi nak minum tak dibagi. Malaikat tarik dia balik. Ya. Kita tengok sini. Kemudian satu hadis sahih riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Ya. An Abi Mulaikah qala Abdullah ibnu Amr ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haudi masiratu syahr ya. Nabi sebut dalam hadis ini haudi, dia punya telaga aku ni dia punya luas dia. Masiratu syahrin ya, perjalanan 1 bulan. Kalau Nabi sebut masiratu syahrin tanpa dihubungkan dengan apa-apa di depan, maknanya ialah perjalanan berjalan kaki. Agak-agak berjalan kaki kan ya, daripada Bukit Bandaraya ni sebulan sampai mana kak? Johor boleh sampai? Ya, sebulan tak berhenti ya. Tik ya. Sampai kat Thailand dia. Ya. Itu dia punya luas dia tadi ya. Ma'uhu abyad min laban ya. Dia punya airnya putih kata Nabi ya, macam susu. Warihuhu ajmin al-mis. Dia punya airnya tadi lebih wangi daripada kasturi. Dan daripada air sungai Kautsar tadi, dia punya bawah dia, tanah dia tadi bau dengan kasturi. Jadi bila dialirkan masuk situ, ya wangi macam kasturi juga. Ya. Wa kizanu kanujumis sama. Ya. Dia punya banyaknya cawan tadi, kanujumis samai, sebanyak bintang yang ada di langit. Man syariba minha, kata Nabi, siapa yang meminum daripada air telaga aku tadi, wala yatma'u abada, dia tidak akan haus abada selama-lamanya. Dia kata haus kita tak payah minum lepas dia. Tapi dalam syurga kena minum lah. Minum dalam syurga bukan kita lapar, bukan kita dahaga. Minum dalam syurga untuk berlazat-lazat, berseronok-seronok. Kalau tak nak minum, tak apa. Relax aja, tak minum, tak mati. Tapi kita minum tu untuk
merasai kelazatan saja. Itu dalam surga. Lepas tu lepas habis ni kita cerita surga ya. Dia nampak nak habis tadi. Ya. Sebab dalam buku tu saya tengok lepas habis kisah. Sebab saya ni keluarkan dalam bentuk buku. Tapi yang surga tu memang buku saya yang sedia ada ya. Dia lepas tu dia cerita pasal neraka. Lepas neraka dia cerita pasal surga. Lepas surga baru cerita pasal tanda-tanda kiamat. Pelik sikit buku tu. Dia cerita mati dulu okey lah. Lepas tu tapi peliknya dia terus hari kiamat. Patutnya tanda-tanda kiamat dulu. Baru hari kiamat. Surga, neraka. Sebab juga ya. Ni tak. Dia lain sikit ya. Tapi tak apalah. Kita ikut saja lah. Lepas habis ni. Kita baca mengenai surga pula. Lepas tu baca pula mengenai. Kitab ya. Neraka tu pula. Ya. Baru tanda-tanda kiamat ya. Habis. Kemudian ada satu hadis Nabi SAW daripada. Abu Ya'la. Dan juga Ibnu Hibban ya. Hadisnya pun hampir sama juga ya. Saya ingat saya tak baca lagi ya. Sama. Kemudian seterusnya lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Wa awwalu man yariduhu alayyal fuqara'u ummati. Kata Nabi. Siapakah orang yang pertama yang akan mendatangi perigi aku? Awwalu man yariduhu. Orang yang pertama yang akan mendatangi alayya ke atas aku. Sebab Nabi tunggu kat situ. Di kolam dia. Fuqara'u ummati ialah orang-orang yang fakir dari kalangan umatku. Nanti kita baca mengenai surga. Gerombolan pertama yang masuk surga. Tanpa hisap, tanpa azab. 70,000 gerombolan pertama. Muka dia berseri bagaikan bulan purnama. Ya, 70,000. Ya. Itu disebut ialah gerombolan yang pertama itu kebanyakan ialah minal fuqara'u min ummati. Orang-orang yang fakir di kalangan umat akulah. Ya. Kemudian ada gerombolan berikutnya 70,000 lagi. Tapi dia kurang sikit dia punya martabatnya seperti kaukabin durriyin ida'atan fis sama. Cuma dia punya wajahnya seperti bintang yang paling terang di ufuk langit. Itu sekali masuk. Dia masuk surga bukan seorang-seorang. Dia sekali segerombolan pegang tangan. Gerung masuk ya. Sebab apa? Sebab pintu surga itu ya kata Nabi iaitulah sepanjang antara Mekah hingga Basrah. Bila diukur antara Mekah dengan Basrah, jaraknya ialah 1272 kilometer. So, kalau pintu surganya besar itu 70,000 relax dia masuk. Gerung masuk dalam surga dia. Kemudian selanjutnya orang yang dijanjikan Rasulullah akan mendapat kesempatan mendatangi telaganya adalah mereka yang gemar memberi makan sampai kenyang kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini nanti buka aja tajaan kat sana tadi. Masing-masing tuan pun menaja. Aku hari yang pertama bagi makan orang yang berpuasa. Antara kelebihannya ini. Dan antara kelebihannya ialah kita dapat ganjaran sebagaimana orang yang makan ya, yang kita taja tadi, tetapi tidak dikurangi dia punya pahala dia lah ya. Kita dapat double tu ya. Habis. Siapa yang memberikan, Nabi sebut, siapa yang memberikan makanan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku, tak akan merasa haus lagi sampai masuk ke dalam syurga. Itu hadis ya. Termasuk golongan yang dijanjikan akan mendatangi Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang sentiasa menjaga lidahnya kecuali untuk perkara-perkara yang sepatutnya. Ya, okey. Kemudian satu hadis ya Nabi sebut, "Wa man ahabbu an yariduhu alayya ghadan falyakfuf lisanahu wa yadahu illa mimma yanbaghi." Kata Nabi. "Wa man ahabbu ya sesiapa man siapa yang maknanya ya, waman sesiapa ya, ahabba ya, yang suka, an yariduhu alayya ya, yang maknanya mendatangi aku. Mana mendatangi aku sebab Nabi tunggu situ, mendatangi telaga Nabi. Fal yakfuf lisanahu, maka kat dunia kena jagalah lidah. Sebab lidah ni tidak bertulang, dia boleh bercakap apa saja. Sebab itu maknanya bila duduk di padang mahsyar besok, lidah dan lisan kita dinampak gaya di zip oleh Allah, dikunci.
Ya, tak boleh kata apalah. Tapi tak adalah nampak dia punya mangga kat situ. Tak, ya. Maknanya kelu lidah. Tak boleh berkata-kata. Dan surah Yasin dah disebutkan ya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Ya, pada hari kiamat besok, nahtimu. Kami kunci. Afwahim, mulut ni. Mulut ni kalau tak ditutup, ya, dia boleh memberikan 1000 alasan. Oi, dia alasannya macam-macam. Kunci aja. Up boleh cakap kat sana ya. Kelu lidah ya. Yang bercakap pula lain. Wa tukallimuna aydihim. Tangan boleh bercakap. Nak heran apa tangan boleh bercakap? Kita zaman kecil-kecil tu kan ya. Kan ada kaset. Kan kaset kecil kan yang kita picit rekod je. Kita cakap apa kan? Kita anukan balik. Dengar kita kan. Kaset dia bertali Allah nipis. Ya Allah kan dia. Nipis. Macam mana ya? Tak lama pula ada sebelum tu cartridge yang besar ya. Sekarang main CD. CD kita tengok macam itu je kilat-kilatnya ya. Campak dalam parit ke apa ke, kita lap balik, ada lagi datanya kat situ ya. Ni tangan kau nak bercakap, bila-bila masa Allah boleh cakap ya. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki pula memberikan penyaksian. Betul. Dia yang menyain, memalsukan tuntutan SPRM hari ini ya, katanya menangkap siapa dia memalsukan apalah macam-macam ni. Aduh, mana tadi? Fal yakub lisanahu. Ya. Sebab itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia fal yakul khairan, hendaklah bercakap yang baik. Kalau tak boleh, dia smooth. Ya. Azib aja mulut kita, jangan bercakap. Ya. Wa yadahu, dan juga maknanya berhenti tangan kita daripada melakukan benda yang tidak baik. Illa mimma yang bagi, kecuali pada perkara yang selayak dia. Habis. Orang yang dilarang mendekati perigi Nabi. Siapa di antara orang yang dilarang? Haud Kausar memangnya telah disediakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu keistimewaan yang luar biasa, dapat meminum air telaga tersebut dan tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Namun terdapat segelintir umat Nabi Muhammad yang dilarang untuk menghampiri, malah dihalang untuk meminum air telaga tersebut. Ya, kita tengok hadis di sini ya, hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Inni faratukum alal khawdi man marra alayya syariba wa man syariba lam yatma abada. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni summa yukhalu baini wa bainahum inni faratukum alal khawdi. Dia kata, aku dah orang yang mendahului kamu di telaga. Sebelum umat Nabi seorang datang, Nabi datang situ dulu. Nabi minum situ, kemudian Nabi tunggu kat situ. Dia kata, man marra alayya, siapa mana yang mendatangi Nabi, syariba, dia akan minum daripada air telaga itu. Waman syariba, dan sesiapa yang minum daripada air itu, lam yatma abada, dia tidak akan dahaga buat selama-lama. La yaridanna alayya aqwamun, tiba-tiba pula dihalang ya, satu kaum yang a'rifuhum, yang aku kenal dia adalah umat aku. Ya, aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, yang orang itu juga kenal kepada Nabi, memang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yuqalu baini wa bainahum, tetapi kemudian maknanya mereka ini dihalang, tidak boleh maknanya meminum dari air telaga tadi. Kemudian satu hadis Nabi SAW, ya, sebagai terjemah ya, antaranya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Muhammad Ibn Ziyad, aku mendengar ya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan ramai laki-laki yang dihalang, diusir daripada telaga aku. Datang-datang situ dihalang oleh malaikat, tak boleh. Malaikat buat roadblock situ. Mana? Nak pergi minum air telaga? Oh, tak boleh. Kamu ni memang tengok ada tanda. Ni kau hitam muka-muka ni, ni kau tak boleh kat sini ya. Itu tambahan ya. Sebagaimana diusirnya unta asing dari telaga pemilik unta. Maknanya orang yang ada unta, kan? Unta ni kalau minum, dia minum bukan sikit. Dia punya tank dia tengok. Kalau bonggol satu tu tank dia satu. Minum. Zoom ya. Dalam Quran boleh sebut.
Ya, surbalhim. Orang kafir dalam neraka besok, dia akan dahaga. Tidak ada pilihan minuman lain melainkan hamim. Hamim itu ialah air yang sangat mendidih. Bila dia minum, hangus muka dia, masuk dalam perut, berkecai dia punya usus dia. Tapi tak boleh kata apa, dia dahaga juga. Dia minum daripada air yang mendidih tadi, surbalhim. Ya, sebagaimana minumnya unta. Unta kalau minum, sop, dan nak isi tank dia. Lepas itu dia boleh berjalan padang pasir, lama. Dia relax aja. Kuda mengah kalau minum, dia tak relax aja ya. Kena pula unta bonggol 2, oi, berapa tangki, 2 tangki, nampak gaya lagi lah, ganas dia minum ya. Jadi dia ada kolam tu untuk unta dia. Tiba-tiba ada unta lain ni. Ini unta bukan aku punya, dia datang nak minum. Dihalau dengan tuan dia. Ya? Lepas tu Nabi kata sini, sebagaimana maknanya unta asing dihalau oleh pemilik unta. Tak dibagi minum. Ya? Berdasarkan hadis di atas terdapat mereka yang dihalang, ya, serta dilarang untuk meminum dari air telaga baginda Nabi SAW. Yang pertamanya siapa dia? Orang yang murtad. Murtad ni maknanya orang yang dah beragama Islam. Tiba-tiba dia keluar daripada agama. Sama ada dengan perkataan dia atau perbuatannya ataupun dengan hati dia. Dia jadi murtad. Riddah istilahnya ya. Jadi orang yang riddah ni maknanya terbatal. Habitat a'malum. Terbatal semua amalan dia. Dan kalau ikut Islam, ditangkap. Kena taubat. Sekali kau nak taubat ke tidak? Woi, degil. Sekali lagi. Taubat satu masa dia konsen lagi. Taubat ke tidak? Degil juga. Ya. Kali ketiga. Taubat ke tidak ni? Tak ada juga. Nampak je man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agama, hukumnya kena pancung sampai mati. Ya. Hukum Islam itulah. Ya. Jadi antara yang dihalang dia orang yang murtad. Itu maksud hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Saya baca terjemah aja ya. Daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat beberapa orang sahabatku mendatangi aku, kemudian mereka diusir dari telaga. Ya, aku pun berkata, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat aku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menjawab, sesungguhnya kamu tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan sepeninggalanmu setelah wafatnya Nabi. Mereka berbalik ke belakang, maknanya menjadi murtad. Ya, maknanya berbalik ke belakang dengan melakukan murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, jadi maknanya sebab itu maknanya dia sudah dihalang. Walaupun umat Nabi dulunya Islam, dia dah murtad, maka tidak dapat untuk dia minum daripada air telaga Nabi SAW. Ya. Kemudian saya nak lagi ya. Kemudian yang kedua ialah orang yang tersesat daripada akidah. Jadi hadis yang satu lagi ni agak panjang pun lebih kurang sama juga, ya. Iaitulah orang yang murtad itu dihalang juga, ya. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya ya, ada bunyi ya, memberikan penjelasan bahawa orang yang akan dihalang daripada telaga Kausar tadi ialah yang menyalahi akidah, ya, yang sesatlah. Ini ada disebut ini ialah kata-kata Imam Al-Qurtubi ya. Jadi saya tak baca dia. Yang kedua, yang ketiganya ialah pelaku bid'ah. Ini pun ada disebut. Setiap orang yang membuat perkara yang baru dalam agama yang tidak diridai Allah SWT, maka mereka termasuk orang-orang yang diusir daripada telaga dan dijauhkan dari telaga. Jadi habislah. Jadi ada 3 yang dihalang tadi. Pertamanya orang murtad, keduanya akidah yang sesat, ketiganya ialah pelaku bid'ah. Jadi kita akan masuk ke surat berikutnya nanti, iaitulah meniti titian sirat. Jadi meniti titian sirat ni nampak gaya cuma semuka, 2 muka, 3, 4, ya, 5, 6, ya, 7. Saya ingat boleh habis ya. Pada pengajian yang akan datang ni kita akan habiskanlah ya. Jadi yang benar itu datang daripada Allah, tidak datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhir billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul asr. Anakallahu wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.